Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita dalam perkara-perkara yang perlu dimasukkan di dalam hati kita. Yang kita bincangkan sebelum daripada ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ada dalam hati kita ni, termasuklah yang akhir yang kita sebut ni ialah bukan akhir lagi, tapi di peringkat penghujung kepada tajuk-tajuk yang kita bincangkan ini, iaitu yang disebut dengan sabar, menyerah diri dan juga redha pada Allah. Di mana dalam hati kita ni, Islam diajar supaya kita yang pertama kena masukkan tauhid, keyakinan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masukkan dipanggil keikhlasan dalam tubuh badan kita. Kemudian yang ketiga, kita diajar supaya masukkan as-sidqi. As-sidqu pun boleh, as-sidqi pun boleh. Dua-dua tersebut dipanggil memasukkan dalam jiwa kita perasaan rasa benar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada diri kita jangan cakap lain, buat lain. Jangan demikian. Tapi mesti kita jadi as-sidqi. Kemudian yang keempat, kena masuk dalam tubuh badan kita ni dipanggil zuhud. Tunduk, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, kita masukkan tawakal. Tawakal ni maknanya pergantungan harap kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, kita diajar supaya masukkan mencintai Allah dalam jiwa kita, dalam tubuh badan kita ni, perasaan kecintaan khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, masukkan takut dan juga harap kepada Allah, al-khauf wal raja dalam jiwa kita ini. Kemudian yang ke-8, kita masukkan takwa dan juga wara'. Takwa dan juga wara' ni. Dan yang ke-9, kita diajar supaya masukkan syukur dalam hidup kita, sentiasa bersyukur pada Allah. Dan kita dah bincang panjang yang tajuk tersebut. Dan yang ke-10, masukkan pada diri kita ni sabar, menyerah diri dan redha terhadap ketentuan Allah. Ini yang ke-10, dan kita ada lebih kurang 12 semuanya. InsyaAllah yang ke-11, yang ke-12 tersebut kita akan bincang kemudian nanti. Cuma kita pada hari ini kita masih lagi menyambung cerita tentang mengenai penawar sabar dan apa yang diperlukan. Bila kita tahu dalam hidup kita ni ada beberapa perkara yang perlu kita latih diri kita ni untuk jadi sabar. Bagaimana kita perlu, apa yang kita perlu bila kita berada dalam keadaan yang tak sabar. Maksudnya demikian. Bila hidup kita ni jadi gelojoh, hidup kita ni jadi gopoh gapah, ataupun kita ni hidup dalam keadaan yang tak tersusun, apa yang kita perlu untuk menjadikan diri kita sabar pada diri kitanya bila kita menjadi seorang mukmin. Tentunya kita telah mengetahui dan mempercayai sebenar-benarnya bahawa zat yang menurunkan satu penyakit itu pasti menyiapkan pula ubat dan penawarnya. Setiap yang ada penyakit, maka yang turunkan penyakit itu jugalah yang menjadikan penyembuh kepada penyakit tersebut. Ini macam COVID ni kan. COVID ni dia ada penyakit, dia merupakan penyakit. Kemudian yang menyembuhkan dia pun ada juga ubat. Likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ni ada ubat. Rasulullah ajar demikian pada kitanya. Rasulullah pesan, fatadawau, maka berubatlah, jangan berubat dengan benda yang haram. Demikian juga bila kita berpenyakit dalam hati kita. Bila kita berpenyakit dalam hati kita, maka di sana ada juga yang disebut dengan ubat-ubatnya. Penyakit, antara penyakit dalam hati ni dipanggil gelojoh. Penyakit dalam hati ni
kitanya jadi orang yang dalam keadaan yang kitanya berpenyakit dalam hati kita ni, bila kita jadi orang yang penyombong, orang yang pendengki dan seumpamanya. Ini dipanggil penyakit yang sedang melanda pada seorang. Demikianlah Allah, bila Allah jadikan ni penyakit dalam tubuh badan kita, maka di sana ada juga ubat dan penawar, dan menjanjikan penyembuhan dengan perantaraan ubat tersebut. Allah dia janjikan ada penyembuhan dengan ubat ni. Sabar itu sekalipun sukar, sulit dan juga rumit untuk menghasilkan penyembuhan. Payah kita nak boleh sembuhkan penyakit yang dipanggil gelojoh, nak suruh kita jadi sabar. Tetapi tetap ada kemungkinan untuk menyembuhkannya dengan ramuan yang pertama, yang ramuan berupa ilmu pengetahuan. Ini maknanya, kalau ada orang yang gelojoh dalam hidup dia dalam keadaan yang dia gopoh-gapah, hidup dia dalam keadaan tak tahan dengan ujian dan seumpamanya, benda yang pertama yang kena ada pada diri seseorang, iaitu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni ilmu yang kita kena ada pada diri kita, khususnya dalam bidang keagamaan. Sebab tu Islam diajar, bila kita belajar apa yang paling utama dalam hidup? Belajar agama. Dalam banyak-banyak belajar, jangan sibuk nak belajar, nak buat sambal tumis. Jangan sibuk nak belajar buat yang disebut dengan nak belajar menjahit, nak belajar yang disebut dengan belajar untuk membaiki kenderaan, belajar yang tu, tapi agama tak belajar. Di antara benda yang paling utama dalam diri kita ni, perkara yang pertama belajar agama. Belajar agama dahulu. Di awal-awal lagi perjalanan hidup, di awal kehidupan kita, tanam agama dalam tubuh badan anak-anak kita, keluarga kita. Disertai dengan amal perbuatan yang nyata. Bila kita belajar agama, kita sambung pula dengan amal perbuatan yang nyata. Kemudian ilmu dan amalan itulah yang merupakan campuran. Bila kita praktikalkan dalam hidup kita ni, sentiasa kita praktikkan dalam hidup kita ilmu yang kita belajar, dia jadi satu benda yang gabungan dua perkara dalam tubuh badan kita, dan daripada keduanya itulah dapat disusun ubat dan pengubatan daripada segala jenis penyakit hati yang bersarang dalam tubuh badan seseorang. Penyakit-penyakit hati yang terdapat dalam tubuh badan kita ni, macam mana kita nak suruh dia ni jadi sembuh pada diri kitanya, ialah dengan kita ada ilmu dan kita beramal, buat dia amalan. Sembahyang, misal contoh berterusan. Kemudian kita berpuasa berterusan, puasa sunat dalam hidup kita, bersedekah berterusan, dan kita praktikkan benda demikian dalam hidup kita. Tentu saja setiap satu macam penyakit memerlukan adanya ilmu dan amalan yang berbeza-beza dengan penyakit yang lain lagi. Dalam hidup kita ni, penyakit-penyakit ni berbeza-beza yang datang dalam hidup seorang. Jadi pengubatannya pun tidak sama antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lain. Kita kena fahamlah, bila kita dah belajar ni, ada ilmu, kita tahu dah ni penyakit ni ubat dia yang macam ni, penyakit ni ubat dia macam ni dalam diri kita. Maka ilmu dan amalan juga yang berlainan. Ilmu dan juga amalan pun mesti berlainan. Misal contoh penyakit yang disebut dengan gelojoh. Jadi apa yang kita boleh buat dalam hidup kita? Misal contohlah, saya sebut, ialah kita berpuasa sunat. Bila kita rajin berpuasa sunat, hidup kita ni akan menjadi orang yang tenang. Penyakit apa dia? Dendam. Bila kita kuat dendam, benda yang paling terbaik untuk kita buat apa dia? Kita bersedekah. Dendam kita lawan dengan bersedekah. Maknanya yang lawan tadi dia jadi ubat pada seseorang tersebut. Sebagaimana pembahagian sifat sabar itu berbeza-beda, maka pembahagian penyakit yang menolak ataupun menentang kesabaran itu juga berbeza-beda juga. Maknanya, kalaulah orang tersebut berpenyakit dengan satu penyakit ini sendiri, sabar ni pun ada tingkat dia. Kadang-kadang sabar kerana ikhtiar kita yang kita belajar dahulu. Kemudian ada sabar kerana bukan ikhtiar kita yang kena pada diri kita.
Yang ni pun berbeza-beza pula kita nak lalui. Selanjutnya, manakala penyakitnya berbeza-beza pula, maka dengan sendirinya ubat ataupun penawar pun tidak sama dengan, dan cara penyembuhan pun demikian pula. Nak suruh sembuh penyakit ni pun berbeza juga, tak sama dengan keadaan yang sebelum daripada ini. Mengapa begitu? Kita akan tanya. Tentu saja sebab makna pengubatan ataupun penyembuhan itu haruslah atau wajiblah merupakan hal yang berlawanan ataupun bertentangan dengan penyakit yang akan disembuhkan. Itu cara demikian. Bila keadaan demikian, dalam penyakit yang akan disembuhkan juga perlulah berlawanan. Tak sama dengan keadaan yang kita lalui tadi. Juga melenyapkan dan membuang penyakit itu sampai ke akar umbinya, mencabut akar sampai ke akar umbinya dalam pada diri kita penyakit yang dilalui ini. Untuk melengkapi keseluruhan daripada keterangan ini, pastilah panjang sekali dan akan menghabiskan berpuluh-puluh halaman untuk nak faham bagaimana kita nak menjadi orang yang sabar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, akan kami ketengahkan saja jalan pengubatannya dalam berbagai contoh. Mula tuan kitab kita ni sebut, marilah kini kita memulai menerangkannya. Terang mengenai bagaimana kita nak jadi orang yang sabar dalam hidup ini. Apabila seorang menghajatkan kesabaran untuk mencegah kesyahwatan, ini di antara penyakit yang sentiasa bersarang dalam diri kita. Sabar untuk mencegah kesyahwatan ataupun keinginan untuk bersetubuh misalnya, keinginan hawa nafsu dia, sedangkan keinginan itu benar-benar telah memenangkan atas hati dan jiwanya, padahal tidak ada kesempatan untuk melaksanakannya, ataupun ada kesempatan tetapi bukan menjadi miliknya yang sah. Dipanggil, maknanya ada orang yang syahwat dia kuat, perasaan dia nak kepada di antara lelaki dan perempuan ni kuat, tapi dia tak boleh nak bersama. Sebab apa tak boleh? Kerana dia belum kahwin lagi, misal contohnya, ataupun dia ni dengan orang yang dia nak tu orang lain, isteri orang, suami orang dan sebagainya, ataupun sudah menjadi miliknya dengan betul, ataupun memang suami isteri dah, tapi bukan masa dia lagi, tak sesuai, tetapi hati dan jiwanya tidak menginginkan apa yang ada dan yang dimiliki itu, sudah tentu keinginannya tadi dijadikan keluhan sesuai dengan kehendak syahwatnya. Bila dia ada perasaan terhadap suami isteri pada diri dia ni, tapi macam mana dia nak buat? Nafsu dia ni membuat-buat pada diri dia. Sekiranya yang demikian ini menjadi penyebab ketiadaan sabar, maka dapatlah hal itu dialihkan sebagai penawarnya ke arah mengekalkan zikir kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak buatnya? Zikir lah dalam diri kita, di antara ubat kepada yang disebut dengan syahwat tadi. Syahwat ni boleh dikendurkan kekuatan syahwat tadi dengan zikir. Zikir, kenapa zikir? Zikir ni disebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bila kamu zikir, menyebabkan diri kamu ni jadi tenang pada diri kamu. Ini ada orang yang dia tanyakan, ustaz, tanya akhir-akhir ni anak-anak muda tanya, ustaz, macam mana nak berhenti daripada beronani? Ni di antara kalimah yang ditanya kebanyakan di kalangan anak muda, tanya soalan demikian. Beronani ni sendiri, di antara cara diajar dan oleh tuan kitab kita ni, Said Hawa rahimallah, dan juga Imam Ghazali, dia kata apa dia? Kamu banyakkan zikir. Bila kamu banyakkan zikir, menyebabkan kekuatan syahwat kamu tu berkurangan. Dia akan mengendur pada diri kamu demikian. Dan mengingatkan apa yang akan menjadi kesudahan. Yang kedua, kamu tengok kesan. Lepas pada kamu, biasanya kalau nafsu syahwat kamu tu terbawa-bawa pada diri kamu, sudah dia jadi macam mana? Di mana sudahnya ialah merosakkan dalam diri kamu. Jadi hodoh diri kamu. Dan akibatnya, jikalau sampai terjerumus dalam perkara keharaman seperti berzina, juga baik sekali apabila suka memikirkan apa yang ada manfaatnya untuk direnungkan dengan membaca kitab-kitab agama.
Ataupun kesan daripada berzina apa dia? Kesan daripada berzina, bila kamu ikut hawa nafsu kamu ikut yang disebut dengan kemahuan nafsu kamu tadi. Kamu tak peduli ni suami orang ke, ni isteri orang ke. Bila kamu ikut hawa nafsu kamu tadi, menyebabkan di waktu ini dia akan menjadikan diri kamu ni rosak dalam hidup kamu. Itu yang menyebabkan kamu kena tahu kesan dia. Dua. Yang ketiga, kalau kamu tak boleh juga, yang disebut dengan zikir tak boleh. Kemudian ingat kesan tak boleh juga. Yang ketiga apa dia? Banyakkan dengan membaca kitab-kitab agama. Yang ketiga, untuk nak mengurangkan nafsu syahwat tadi, banyakkan baca kitab-kitab agama, tulisan-tulisan para alim ulama. Dan selain daripada itu juga melakukan amalan-amalan yang bagus dan terpuji. Yang keempat, selain daripada itu, tuan kitab kita sebut apa dia? Kamu banyakkan melakukan amalan-amalan yang bagus dan juga terpuji. Ini dalam nak menahan nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang kuat bergolak dalam jiwa seseorang, di antara perkara yang diajar dalam hidup kitanya ialah dengan bagaimana pada diri kitanya tahan diri kitanya melakukan dalam hidup kitanya melakukan amalan-amalan yang bagus dan juga terpuji pada diri kita. Kami sudah pun pernah menjelaskan bahawasanya kesabaran itu adalah suatu ungkapan pertentangan daripada berbagai-bagai macam pembangkit. Maknanya dalam hidup kita kadang-kadang pada diri kita ni jadi tak sabar ni punca apa dia? Punca tu banyak sangat dalam hidup seseorang. Yakni pembangkit keagamaan dan pembangkit hawa nafsu. Keduanya terus bertempur dan mengadu kekuatan. Maknanya bila kamu lawan, bila kamu tak sabar ni punca apa dia? Nafsu kamu kuat, bergolak. Kamu lawan pula dengan apa dia? Dengan agama yang ajar. Agama ajar apa dia? Zikir. Agama ajar apa dia? Buat amal soleh. Kemudian agama ajar apa lagi pada diri kita tadi? Yang disebut dengan kita je diajar supaya dalam hidup kita memikirkan kesan daripada lepas pada ni. Ini cara demikian. Ini diajar dalam diri kita. Kemudian agama ajar apa lagi pada kita? Baca kitab-kitab agama. Ini 4. Bertembung kan? Nafsu dia bangkitkan pada kita. Perasaan bergolak. Manakala kita lawan pula dengan agama, yang menyebabkan bertembung di antara agama dengan keagamaan dengan pembangkit hawa nafsu. Keduanya terus bertempur dan mengadu kekuatan. Bertempurlah perasaan di antara hawa nafsu dengan agama yang ada pada diri kita. Yang satu pasti ingin menundukkan yang lain. Mesti bertempur ni dalam keadaan kita ni, antara nafsu dan juga agama. Antara agama dengan nafsu bertempur, tengok mana kuat. Kemudian kita manusia tentunya tidak ada jalan lain kecuali wajib ikut memperkukuhkan dan memperkuatkan siapa yang kita kendaki agar memperolehi kemenangan dan memperolehi kemenangan dan tangan yang dapat diunjukkan ke atas. Kita sebagai manusia ni, kita mesti kita tengok kita nak bagi menang pada siapa? Nak bagi menang pada nafsu ke nak bagi menang pada agama? Sedangkan yang lainnya wajib kita runtuhkan agar menjadi lemah dan kalah. Yang kena kalah apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu mesti kalah. Yang kena menang siapa? Agama. Bila bertembung di antara agama dan juga nafsu dalam dada kita ni, bagi menang agama. Kita sebagai manusia ni, jangan bagi menang hawa nafsu. Manakala yang wajib kita ikuti itu tentu saja pembangkit atau pendorong mengarah ke arah jalan keagamaan. Itu yang dimaksudkan oleh tuan kitab kita ni. Dan yang mengarah ke arah kesyahwatan, wajib kita kalahkan dia. Itu cara dalam Islam. Maknanya setiap kali mana kita nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kalahkan dengan agama. Kalahkan dengan agama. Agama mesti berkuasa dalam tawadan kita. Mesti agama menguasai kita, bukan hawa nafsu yang menguasai diri kita. Kalau kita biarkan hawa nafsu yang menguasai diri kita ni, menyebabkan di waktu ini kalahlah agama. Sebab itu Islam dia suruh agama tu biar banyak dan tawadan seorang. Ada pun pembangkit ataupun pendorong kesyahwatan itu, untuk melemahkan dia ada 3 perkara.
3 cara. Macam mana kita nak lemahkan hawa nafsu ni? Yang pertama, hendaklah diperiksa dengan seteliti-telitinya dahulu dalam hal benda yang merupakan inti kekuatannya dan makanan yang digemarinya. Ini tiada lain kecuali makanan yang serba enak dan nyaman dan juga lazat. Sebab apa kamu kuat sangat nafsu, ikut sangat hawa nafsu? Di antara faktornya, kamu tengok benda apa yang menjadikan kuat pada nafsu ni? Makan di antara faktor menjadikan nafsu ni bergolak-golak. Lalu Islam datangkan dengan macam mana cara nak suruh kita ni, jangan kita biarkan nafsu kita tu menguasai diri kita. Tahan dah sikit daripada makanan-makanan yang lazat, makanan yang sedap. Sebab inilah yang merupakan penggerak utama daripada kesyahwatan tersebut. Faktor pemakanan. Tengok juga kita makan kan. Makanan-makanan yang kita makan, ramai mana orang kita ni makan benda-benda yang menyebabkan merangsangkan nafsu dia, membuatkan lagi kuat dia bernafsu terhadap dunia ini. Makan mewah-mewah, lalu dia kena carilah harta biar banyak, nak suruh makan sedap sepanjang masa. Padahal Islam dia ajar hidup ni jangan biarkan diri kita ni berterusan dengan nak rasa sedap je memanjang. Tentu saja hal itu terjadi dengan mengingat daripada sudut warna dan juga banyaknya jumlah makanan tadi. Kadang-kadang kita tengok warna-warni makanan kan, ataupun kita tengok makanan yang lazat-lazat, sedap-sedap pada diri kita. Nah, yang semacam ini pembangkit itu dapat dipatahkan dengan jalan berpuasa yang langsung selalu dilakukan. Itu cara demikian. Supaya kita tak rasa lazat sangat, maka berpuasa. Tapi tak tahan orang kita ni, bila berpuasa tu dia boleh jaga makanan, tapi bila berbuka dia tak boleh tahan makanan. Dia nampak terus makanan. Nampaklah lompat tikam, nampaklah kuih tai itik, dia panggil demikian. Dia nampaklah masa nak berbuka tu dia nak makan sedap-sedap, yang menyebabkan mendatangkan lagi syahwat. Asalnya dah tunduk dah syahwat, tapi bila berbuka dia tak boleh kawal. Sebab tu Islam dia ajar berbuka tu cara Rasulullah lah. Yang cara Rasulullah berbuka macam mana? 3 biji kurma, air segelas. Barulah kita boleh kawal nafsu syahwat kita ni daripada perasaan-perasaan yang buruk. Khususnya jikalau sedang timbul keganasan dalam perasaan, dalam jiwa seseorang. Ada orang tanya kan, macam mana nak kawal diri ni Ustaz? Kuat sangat bernafsu, kuat sangat nafsu, yang menyebabkan mata liar, telinga pun sibuk nak mendengar benda yang tak baik, kemudian mulut pun nak cakap benda-benda yang tak baik. Faktor utama tuan kita sebut, salah satunya ialah kerana pemakanan yang kita biasa makan, yang menyebabkan nafsu kita ni lain macam jadinya. Itu cara demikian. Caranya ialah dengan sederhana dalam makan minum. Bersederhana je dalam makan minum ni. Jangan makanan minuman kita nak banyak-banyak. Kadang-kadang orang kita kan, kalau dia nak makan, dia sengaja cari kedai restoran yang banyak makanan. Makanan ada berapa? 300 jenis makanan. Yang dia raung je 300 jenis makanan tersebut, dia ambil telur mata kebau je akhirnya. Kemudian dia cari kecap. Dia jadi demikian. Orang asal limau nipis sikit. Nak sebutnya, nak suruh sedap pada diri dia. Yang 300 lagi tu tak termakan-makan pun. Tak ada pun, tamak je, perasaan tamak. Sebab tu Islam jaga. Yang ni jangan demikian. Berbuka seperlunya dengan makanan yang sedikit. Bila kita berbuka puasa, jangan berbuka dengan makanan yang banyak sangat. Ni kena ajar ni pada diri kita. Ni orang kita ni bulan nak masuk Ramadan ni, dia dah siap dah. Juadah berbuka puasa. Membangkitkan kembali syahwat. Asal puasa tujuannya untuk mendidik manusia menjaga syahwat. Tapi waktu mana berbuka puasa, menjadikan syahwat itu bersemakin bernafsu. Itu jadi rosaklah. Peranan puasa ni Allah jadikan dengan tujuan nak suruh kita rendamkan syahwat. Tapi bila kita berbuka, kita mula jadi rosak. Saat mana kita berbuka, nafsu syahwat ni kita jadi kuat kembali. Bukti kuat, malah nak sembahyang tarawih lah. Bukti kuat, tidur lepas pada makan terbaring je dia ni.
Lepas pada makan, tak nyawa. Susah dia. Orang rumah ajak solat, jom bang solat. Solat dululah, tak larat kan. Dia tersandar tepi dinding. Jamak boleh jamak dia. Ni nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Punca apa dia? Punca dia tak jaga pada diri dia. Berbuka ni sedikit je. Jangan berbuka banyak sangat. Jangan. Ajak pada kita. Namun tetap menguatkan ibadah. Berbuka tu sekadar membetulkan tulang belakang. Untuk kuat ibadah kita pada Allah. Selain itu, hendaklah yang lemah jenisnya. Berbuka tu jangan berbuka dengan makanan-makanan yang merangsang syahwat. Jangan. Manis, merangsangkan syahwat. Terlampau apa dia? Pedas, merangsangkan syahwat. Terlampau yang nak masam, merangsangkan syahwat. Yang di antara benda makanan-makanan demikian. Orang kita kan kalau dia berbuka puasa, mana dia nak makan yang tak sedap-sedap? Semua dia pilih sedap-sedap. Yang bakar-bakar, yang grill. Dia. Istilah dia. Saya tak bakar ustaz, saya grill je disebut demikian. Ni istilah-istilah yang ada di kalangan kita. Yang akhirnya nafsu syahwat kita jadi kuat kembali. Maka perlulah dipelihara. Jangan banyak makan daging. Jaga diri kita. Jangan makan berdaging ni, dia akan merangsang syahwat seseorang. Naik darah tinggi. Ataupun makanan yang dapat menyemangatkan tumbuhnya kesyahwatan itu. Jangan demikian. Puasa tu tujuan untuk nak merendamkan syahwat. Nak kawal syahwat ni, jangan membuah sangat. Tiba-tiba berbuka puasa, buah balik pada diri kita. Ni asal Allah jadikan puasa ni dengan tujuan nak suruh betulkan diri kita, kawal diri kita. Nak suruh kontrol biar seimbang dalam hidup kita. Sebab tu bila kita berramadan, waktu mana kita berramadan, kita boleh tengok kawalan diri kita ni lebih sempurna dibandingkan dengan waktu mana kita berada dalam bulan-bulan yang lain. Awal Ramadan kan, dia akan nampak kesan perubahan diri kita. Tengah-tengah Ramadan sikit, mata ni jadi kelabu. Mata ni jadi kelabu sedikit. Dia ada kaedah-kaedah dia. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana nak kawal diri daripada apa dia? Nak kawal diri daripada kekuatan nafsu syahwat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, melenyapkan sebab-sebab yang menimbulkan syahwat dengan seketika. Yang tadi periksa dulu terhadap makanan. Yang kedua ni, buang terus sebab-sebab yang menimbulkan syahwat dengan seketika. Dengan cara sekaligus dipatahkan kemahuannya. Sebab yang demikian hanya dapat bergerak sekalipun sekadar melihat apa yang dipersangkakan akan menimbulkan kesyahwatan. Tak faham lagi tu kadang-kadang. Apa dia? Memang melihat itu dapat dengan mudah menggerakkan hati. Dan hati itulah yang menggerakkan syahwat. Yang kedua ni, maknanya tutup mata. Jangan pandang benda-benda yang menimbulkan syahwat. Mata kita tu kadang-kadang tak terkawal. Ada kita. Memandang, bila kita pandang, syahwat kita ni lain macam jadinya. Jadi, cara dalam Islamnya menundukkan. Ataupun paling terus. Jangan kamu pandang benda-benda yang boleh merangsangkan syahwat pada diri kamu ini. Kalau ini penyebab dan juga pendorong, maka dapat disembuhkan dengan jalan menyendiri ataupun beruzlah. Maksudnya, yang kedua ni, kena banyakkan kita ni beriktikaf. Iktikaf duduk di masjid. Ini di antara cara nak kawal diri kita supaya kita ni boleh jadi orang yang sabar. Pergi ke masjid, duduk di masjid. Ataupun kita beruzlah. Kena ada masa kita, ambil masa kita mendiamkan diri. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam tu beruzlah lah pada diri kita di saat demikian. Dan memelihara diri daripada apa yang disangkakan akan jatuhnya penglihatan pada benda-benda yang mudah tergambar di benak pemikirannya. Jagalah mata kita tu, jangan meliar sangat, jangan. Bila mata meliar, menyebabkan akhirnya apa dia? Syahwat kita ni terbangkit. Jangan pandang benda-benda yang tak baik. Jangan share dalam Facebook ke, dalam WhatsApp group ke, benda-benda yang tak baik. Nanti merangsangkan syahwat manusia. Dan kita bawa dosa pada diri kita. Dan akibatnya, lalu diinginkan untuk dilakukan. Bila dia share benda-benda yang tak ada manfaat,
kemudian dia memandang benda-benda yang dilarang oleh Allah, yang akhirnya rangsangan syahwat dia nak buat benda yang dipandang tadi. Semuanya wajib dijauhi, maka mendekatkan sedikit pun jangan dikerjakan. Jangan nak dekatkan dengan benda-benda yang seumpama demikian pun jangan pada dikit. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri dengan zina. Rasulullah pernah bersabda, an-nazratun sahmun min sihami iblis. Pandangan tu di antara pandangan-pandangan iblis. Pandangan mata ni, melihat sekalipun hanya sekali dengan pandangan penuh dengan syahwat, itu adalah panahan daripada sekian banyaknya panahan yang dimiliki oleh iblis. Iblis ni dia ajar demikian. Kamu tengok dulu. Bila kamu pandang, waktu mana kamu pandang, di waktu tersebut kamu akan terangsang pada diri kamu. Sebab tu Rasulullah kata, bila memandang tu, biasanya pandangan ini di antara pandangan-pandangan iblis yang memandang ini sendiri. Jahat iblis. Panah itu betul-betul diperkuatkan, tertancap oleh iblis yang terlaknat. Dia akan jadi demikian. Sehingga boleh dikatakan tidak ada tameng ataupun penghalang yang dapat menahannya. Tak ada pendinding yang boleh menahannya, melainkan dengan jalan memejamkan kedua buah matanya. Mata kita tu tunduk, jangan memandang dengan pandangan yang tajam. Jangan biarkan diri kita ni memandang dengan pandangan yang penuh dengan kesyahwatan, ataupun melarikan daripada tepatnya panahan yang dilontarkan olehnya. Bertentangan mata kan? Bila bertentangan mata di antara lelaki dan perempuan, tunduk. Ajar pada kitanya, bila pandang mata ni dengan mata kita dengan mata dia, tunduk. Jangan pandang, jangan tajam. Bila kita saling memandang di waktu tersebut, menyebabkan kesan dia apa dia? Kesan dia kepada yang disebut dengan syahwat akan terangsang dalam hidup seseorang. Ni perkara yang jadi demikian. Kemudian iblis dalam memanahkan mangsanya itu mula-mula dengan lukisan yang mengiurkan. Iblis ni cara dia nak merosakkan seorang, dia akan mula nampakkan dengan gambaran yang mengiurkan. Dia akan pandang dengan demikian. Maka manakala kamu berbalik daripada tempatnya lukisan yang dipertontonkan tadi, tentu tidak mengenai kamu anak panah tadi. Maksudnya, bila mata kamu terpandang je benda-benda yang menimbulkan syahwat, pusing terus. Anda paling terus. Bila kamu paling, maka di waktu itu kamu boleh sabar dalam hidup kamu. Itu kelebihan yang akan berlaku pada kalian. Dua. Yang ketiga, pengubatan ada pula yang baik dengan cara mempersenangkan hati dan jiwa diri sendiri dengan apa yang hukumnya mubah. Maksudnya kita ni, jalan kita untuk kita nak suruh diri kita ni terkawal dalam hidup kita, ialah kita melihat benda-benda yang diharuskan oleh Allah, ataupun boleh dilakukan dengan agaknya sama dengan apa yang diingini oleh watak ataupun tabiat manusia sebenarnya, dapat dicari jalan yang mubah ataupun halal, sehingga tidak terperosok dalam lembah keharaman yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Misalnya contoh, bila kita suami isteri, kita ada suami isteri, bila saat mana terpandang perempuan lain, cari balik isteri kita, tengok pandang isteri kita. Itu mudah dipanggil demikian. Bila kita terpandang lelaki sadu di kalangan kita, tengok orang lelaki ni jauh lebih sadu daripada suami kita, misal contohnya. Kita pun di waktu ini paling terus, jangan pandang dia, tapi pandang siapa? Pandang suami kita. Pandangan yang dibenarkan dalam Islam. Itu dapat pahala dalam hidup kita. Inilah pengubatan yang amat ampuh dan sangat mujarab untuk sebahagian besar umat Islam. Dalam menjadi sabar terhadap syahwat. Suami isteri kena sentiasa jangan suami isteri ini sampai peringkat tak jadi mengiurkan. Jangan. Biar kita ni rasa terangsang di antara suami dan isteri. Jangan terangsang di antara yang disebut dengan orang lain daripada pasangan hidup kita. Yang ni bahaya dalam hidup. Bila kita tengok orang lain lebih kuat,
dibandingkan dengan kita tengok pasangan hidup kita, maka di waktu tersebut syaitan sudah menguasai diri kita. Itu kena ingat dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Manakala yang belum kahwin, nak buat macam mana? Pandang pada ayah dia, pandang pada adik-beradik dia, pandang yang harus dia pandang. Kalau tak boleh juga pandang, Ustaz, saya tak boleh juga. Tengok ayah saya pun terangsang juga, misal contohnya. Tengok mak saya pun terangsang juga. Maka nak buat macam mana? Baca Quran. Pandanglah Al-Quran. Pandanglah yang disebut dengan pandangan-pandangan kejadian Allah. Untuk mengawal nafsu syahwat tadi yang kuat dalam diri masing-masing, untuk menjadikan diri dia terkawal dalam mengawal hawa nafsunya. Kita wajib senantiasa selalu ingat bahawasanya memutuskan makanan itu melemahkan segala macam amal. Yang pertama tadi. Jadi agaknya tidak tepat apabila makanan itu ditinggalkan. Kita kata tak boleh juga nak tinggal makan langsung, Ustaz. Ada orang kata, kenapa kuat sangat nafsu ni? Kerana makanan. Kita kata lepas pada ni tak nak makan dah pada diri kita ni. Kerana kuat nafsu. Tak boleh demikian. Tak boleh demikian. Sebab ada kalanya perbuatan demikian itu tidak ada hasilnya sedikit pun. Kalau kita tinggal tak makan langsung, bawa kesan mudarat pula pada diri kita. Dan tidak dapat melenyapkan kesyahwatan pun. Hal ini bukan hanya bagi orang yang bagi seorang dua orang, tetapi sebahagian besar umat manusia keadaannya sama. Yakni tidak mungkin syahwat itu dilenyapkan dengan tidak memberi makanan pada tubuh. Islam bukan nak suruh buang terus syahwat, tidak. Tapi Islam nak suruh kawal syahwat tu. Kawal dengan apa dia? Kawal dengan pada diri kita dengan benda yang dibenarkan oleh Allah. Kita kata, mulai daripada hari ni saya dengar ceramah ustaz ni, mulai daripada hari ni saya tak nak makan dah. Sebab kerana faktor makanlah yang menyebabkan syahwat saya ni jadi kuat. Tak boleh juga, mati kamu lepas pada ni. Kejap lagi mati kamu. Jadi nak suruh makanan kita tu terkawal, tersusun. Makan boleh, Islam suruh, tapi sederhana je. Jangan lebih-lebih pada diri kita. Lepas tu kita kata, mulai daripada hari ni mata saya tak nak memandang langsung. Saya nak cungkillah mata saya ni. Saya nak buang mata saya. Tak boleh juga. Kerana Allah jadikan mata untuk membaca Al-Quran, untuk memandang ayat-ayat Allah yang lain dalam hidup ni. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil ba'ah, faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum bil ba'ah." Rasulullah sebut, bagi orang anak-anak muda yang dianya ada kemampuan, maka kahwinlah saja. Rasulullah sebut demikian. Alaikum bil ba'ah. Siapa-siapa yang ada dah cukup dah syarat dalam hidup dia, ba'ah. Rasulullah kata, berumah tangga lah. Jangan biarkan hidup kalian ni tak berumah tangga. Jangan. Kerana faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau kamu tak mampu dalam menafkahi di antara satu sama lain dalam keluarga ni, maka aku pesan pada kamu supaya banyakkan berpuasa. Rasulullah sebut, anak muda, orang yang belum kahwin, kalau kamu tak ada kemampuan dalam rumah tangga, kamu puasa. Puasa ni, kerana apa dia? Fa innas shaum lahu wija'. Kerana puasa itu menjadi perisai yang paling bernilai dalam hidup kami. Kekuatan pada diri kami. Ini diajar demikian. Seterusnya kita perlu mengetahui apakah yang memperkuatkan pendorong atau pembangkit yang mengarahkan pada agama. Ini hanya ada dua jalan saja. Kita tanya. Tadi kan dia ada dua. Satu pembangkit pada syahwat, satu lagi pembangkit pada agama. Dalam hidup kita ni, dalam dada kita ni sentiasa bertempur di antara agama dengan syahwat. Mana? Kita sebut dah, pembangkit pada syahwat ada tiga. Yang pertama kerana makan, yang kedua kerana pandangan mata, dan yang ketiga kerana layanan. Yang ketiga ni kerana kita sebut tadi, dengan kitanya kita melayan sangat nafsu tadi. Layan sangat nafsu. Tapi kita tak alihkan pada perkara yang harus. Yang harus tu maksudnya apa dia? Dengan suami isteri, memandang suami isteri, membaca yang disebut dengan ayat-ayat Allah yang banyak ini sendiri. Itu pembangkit kepada nafsu syahwat. Manakala pembangkit pada agama ni ada dua. Dua ni insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti dah. Pada minggu yang akan datang nanti, cerita tentang mengenai kekuatan pada agama dalam hidup seseorang insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah